So dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang peranan mikroorganisma dalam kita nitrogen. Okay, so apa tu kita nitrogen kan? Kita nitrogen ni adalah proses penukaran gas nitrogen dalam atmosfera ditukarkan kepada bentuk sebatan nitrat dalam tanah. And then ditukarkan balik sebatan nitrat tadi kepada gas nitrogen dalam atmosfera. Okay. So kitar tu kita panggil sebagai kitar nitrogen. Okay, kitar nitrogen ni juga dilakukan oleh mikroorganisma. Okay, so dan tu nanti kita akan belajar. Okay, so dia bagi tahu juga tumbuhan ni digunakan ion amonium dan ion nitrat yang boleh larut dalam tanah digunakan sebagai nutrien supaya tumbuhan punya protein ni boleh disintesiskan. Okay, dari mana dapat ion amonium dan ion nitrat ni? Daripada gas nitrogen tadi. Hari ini saya akan menerangkan uji minda 9. Terangkan bagaimana nitrogen di atmosfera ditukarkan kepada nitrat di dalam tanah dan kemudiannya dikembalikan semula ke atmosfera. Okey, basically nitrogen ni dia merupakan ikatan bentuk dua atom dan dia lengan. Dia tak reaktif. Lengan tu maksudnya tak reaktif. Jadi dia tak boleh digunakan secara terus. Dia perlu ditukarkan dahulu. Okey, dalam kitar nitrogen ni saya akan terangkan 3 proses. Yang pertama, pengingkatan nitrogen, tindakan kilat dan industri baja. Okey. Dalam pengingkatan nitrogen, dia melibatkan 2 bakteria iaitu rhizobium dengan azotobacter. Apa beza kedua-dua ni? Untuk rhizobium, dia hidup dalam nodul akar. Azotobacter ni pula dia hidup bebas dalam tanah tu. Dia tak spesifik macam rhizobium tadi. Okey, rhizobium ni pula dia hidup dalam nodul akar tumbuhan legum. Tumbuhan legum tu maksudnya tumbuhan yang biji benihnya, biji buahnya terkandung dalam kekacang. Kekacang tu dekat akar. Okey, macam mana rhizobium melakukan proses pengingkatan nitrogen? Rhizobium ni dia akan masuk ke dalam akar. Kemudian dia melakukan pertumbuhan struktur iaitu nodul akar tadi lah. Dia akan duduk dalam nodul akar. Kemudian bakteria tu dia akan tukarkan gas nitrogen kepada ion amonium supaya tumbuhan tu boleh gunakan ion amonium tu, sebab supaya berlakunya untuk membentuk molekul dan sebatian yang penting untuk membantu pertumbuhan tumbuhan tadi. Maklumat tambahan, rhizobium dengan pokok kekacang ni dia ada hubungan simbiosis tau. Kenapa? Sebab rhizobium ni dia mengikat nitrogen dan dibekalkan nitrogen kepada pokok kacang. Dan pokok kacang tu juga dia bekalkan nitrogen kepada dia bekalkan nutrien kepada rhizobium tadi. Jadi dia hubungan dua hala, hubungan simbiosis dua hala lah, hubungan dua hala. Okey. Untuk azotobacter pula, bakteria ni dia mengikat nitrogen. Dia pengikat nitrogen yang hidup bebas dalam tanah tu lah. Dia akan tukarkan gas nitrogen kepada amonia dulu supaya ion tadi boleh larut dalam tanah. Kemudian baru ditukarkan kepada amonium, ion amonium, supaya boleh digunakan oleh tumbuhan juga. Tumbuhan apa-apa tumbuhan lah, tak spesifik macam tumbuhan legum tadi. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada tindakan kilat. Okey, untuk tindakan kilat ni, kenapa kena ada tindakan kilat? Sebab gas nitrogen ni dia ada ikatan ganda 3. Bila dia ada ikatan ganda 3 ni dia stabil lah. Dia telah capai kestabilan dan dia juga lengan tadi, dia tak reaktif. Jadi dia perlulah tindakan kilat ni. Okey. Untuk pisahkan molekul ni, molekul yang stabil ni, dia perlukan tenaga yang sangat tinggi, dan kilat ni juga dia menghasilkan tenaga yang sangat tinggi. Jadi bila kilat menyambar, nitrogen ni akan dipisahkan, akan terpisah menjadi molekul-molekul nitrogen ni. Dia akan berpisah menjadi atom-atom nitrogen. Dia akan bergabung dengan oksigen. Bila bergabung dengan oksigen, nitrogen bergabung dengan oksigen membentuk nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida ni dia akan larut dalam air hujan. Bila larut dalam air hujan ni, dia terus membentuk asid nitrus dengan asid nitrat. Bila kedua-dua asid ni bergabung, asid nitrus dengan nitrat ni bergabung, dia bentuk garam nitrat dan dia akan menyerap ke dalam tanah lah. Dia menyerap ke tanah, dia bentuk garam nitrat. Bila bentuk garam nitrat ni, bolehlah tumbuhan-tumbuhan guna. Okey, dalam sebab zaman kita dah maju,
bukan kilat saja kita boleh dapatkan ion amonium, ion amonium nitrat dan sebagainya tu. Kita boleh dapat melalui industri pembajaan, melalui baja yang bernitrogen. Jadi baja bernitrogen ni akan bekalkan baja amonium dan nitrat ke dalam tanah. Okey. Apabila tumbuhan dan haiwan mati, perebutannya akan dijalankan oleh mikroorganisma pengurai seperti bakteria dan kulit saprofit. Sebahagian protein di dalam tisu badan organisma itu akan diuraikan menjadi ion amonium melalui proses amonifikasi. Ion amonium itu akan ditukarkan menjadi ion nitrit melalui proses nitrifikasi oleh bakteria nitrifikasi iaitu nitrosomonas. Ion nitrit itu akan ditukarkan menjadi ion nitrat melalui bakteria nitrifikasi iaitu nitrobacter. Nitrat akan diserap oleh akar tumbuhan dan untuk digunakan sebagai mensintesis protein. Tumbuhan tersebut akan dimakan oleh haiwan dan sebatan nitrogen akan dipindahkan ke dalam tisu haiwan. Dan last sekali, bakteria pendinitratan akan menukarkan nitrat di dalam tanah menjadi gas nitrogen melalui proses pendinitratan. C. Nitrogen merupakan unsur penting untuk tumbuhan membina protein. Walaupun kandungan gas nitrogen 78% di atmosfera, tetapi tumbuhan tidak boleh menyerapnya. Soalan, nyatakan bagaimana tumbuhan mendapatkan unsur nitrogen tersebut. Tumbuhan hanya dapat menggunakan nitrogen dalam bentuk ion, seperti ion amonium dan ion nitrat yang diserap melalui akarnya. Seterusnya, uji minda 11. Nyatakan bagaimana ion nitrat boleh berkurang dari tanah. P1. Ion nitrat ditukarkan kembali kepada gas nitrogen ke atmosfera oleh bakteria pendinitritan. P2. Ion nitrat diserap oleh semua tumbuhan untuk pembinaan protein. Raja menunjukkan pokok kekacang yang ditanam di antara anak pokok kelapa sawit di suatu kawasan ceruk. Terangkan bagaimana pokok kekacang membantu pertumbuhan anak pokok kelapa sawit. Tumbuhan tidak boleh menyerap nitrogen dalam bentuk gas daripada atmosfera. Pokok kekacang mempunyai nodu di bahagian akar. Nodu mengandungi bakteria pengikat nitrogen ataupun rhizobium. Bakteria mengikat ataupun menukarkan nitrogen dalam udara menjadi nitrat ataupun sebatan amonium. Pokok kelapa sawit menyerap nitrat untuk mensintesis protein. Protein digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan sel-sel baharu ataupun pembahagian sel. Pokok kekacang menutup permukaan tanah untuk mencegahkan kehilangan air yang berlebihan dari tanah dan merendahkan suhu tanah. Pokok kacang mencengkam butiran tanah dan mencegah kehakisan tanah. Pokok kacang menyediakan habitat bagi haiwan kecil. Daun tumbuhan kekacang yang mati dapat menghasilkan banyak humus. Humus dapat menambahkan kesuburan tanah ataupun kandungan nutrien supaya anak pokok kelapa sawit dapat tumbuh dengan lebih cepat.